قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم السلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, tama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia yang kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini menginjak masuk ke tabir nisfu Rabiul Awal dalam bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi edisi 1443 Hijriah, yang memberikan tanda khabar kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun lahir kurang lebih dalam 1496 tahun yang lalu. Sebab 1443 ni tahun hijrah. Nabi keluar daripada Mekah pergi Madinah, usia Nabi 53 tahun 8 bulan. Jadi kalau kita nak tahu jumlah usia Nabi sampai ke tahun ini, tambah pula daripada 1443 campur dengan 1443 campur dengan 53 tahun. Itu usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah bagi sekian umat, bagi sekalian umat yang Allah Subhanahu wa taala nisbahkan sebagai umat akhir ini, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meraihkan, meletakkan qadar syukur yang tertinggi disebabkan oleh kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Kita diberikan kesempatan untuk berada dalam keadaan memperbanyakkan selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia juga merupakan satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang punya iman, seperti yang disebutkan dalam suratul Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Justru moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Peperangan Akhir kedatangan Imam Mahdi alaihissalam, yang mana telah pun kita jangkaukan pada pertemuan yang terakhir pada muka surat yang ke-75, dan sambungannya adalah di perenggan yang ke bawah itu pada tajuk apakah yang dikatakan oleh kaum muslimin tentang Malhamah Al-Kubra ataupun peperangan akhir zaman ini, yang telah pun kita khulasahkan pada pertemuan yang lalu. Kata penulis, kita mengatakan bahawa peperangan tersebut adalah dekat dan pertemuan itu hampir terjadi bahkan lebih dekat dari dugaan para penunggu dan pengamat.
Akan tetapi Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberi batasan waktu tertentu akan terjadinya peperangan tersebut. Namun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya telah menerangkan tanda-tanda dan isyarat-isyarat umum. Dan hebatnya semua tanda-tanda dan isyarat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan tersebut telah muncul dan terbukti. Maka ketika ini hanya perlu untuk kita mengamati dan menunggu sahaja sambil bersiap sedia. Kami mengatakan bahawa waktu terjadinya peperangan tersebut berkisar seperti perkataan ahli kitab yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, dan kemungkinan waktunya awal atau lambat sedikit, dan waktu tersebut tidak akan keluar dari perkiraan antara waktu yang sedikit dan sedikit. Baik. Bila kita sebut berkenaan dengan kemunculan Imam Al-Mahdi, antara benda yang kita sempat khulasahkan, kita sempat simpulkan dalam pertemuan yang lalu, sekiranya satu orang itu kita nampak dan kita tengok pada luarannya ada ciri-ciri Al-Mahdi, seperti yang disebutkan daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, walaupun begitu cukup sifat dia, cukup dia punya peribadi fiziknya dan juga akhlak dan sebagainya. Kena tengok satu lagi pula isyarat pada waktu yang kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang nanti. Kita akan masuk tanda kemunculan Al-Mahdi. Dia akan mai pula tengok pada situasi dan juga masa tu sesuai tak sesuai. Sebab tu bila ada orang yang tergopoh-gapoh nak mencari Al-Mahdi, dalam masa yang sama boleh jumpa Al-Mahdi tu di Pekan Kongsi, dia nak cari Al-Mahdi tu di Maidin Bukit Jambui, dia nak cari Al-Mahdi tu di Padang Kota. Benda tu tak jumpa tuan-tuan. Sebab antara yang ulama sepakat pembaiatan ini hanya berlaku di Mekah. Adakah di kawasan mana-mana Mekah? Tidak, di kawasan Kaabah. Adakah di mana-mana tempat di Kaabah? Sepakat mereka mengatakan antara Hajar Aswad dan juga Maqam Ibrahim. Yang tu je tempat yang paling spesifik yang kita mampu sadur, yang kita mampu cerakinkan daripada sekian banyaknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pembaiatan. Yang kedua, bila sebut kata pembaiatan juga ada dua konotasi yang bertembung. Satu yang kita sempat kongsikan dengan tuan-tuan apabila berlakunya pengejaran daripada hadis Sayyidatina Aisyah menyebutkan Jaish Al-Kaabah, ada satu pengejaran ataupun satu kelompok tentera yang dibina di Madinah yang keluar mengejar seorang lelaki, dan lelaki tersebut masuk ke kota Mekah. Dalam perjalanan tentera tersebut di Baida, ada satu tempat kawasan yang berdekatan dekat dengan Mekah, kawasan yang dekat dengan Bir Ali, satu kawasan padang kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di situ akan ditenggelamkan pasukan ini. Dan bukan takat tenggelamnya pasukan, tetapi dalam riwayat yang lain daripada Sayyidatina Aisyah juga menyebutkan juga termasuk aswaq, orang yang berniaga di kawasan itu juga akan tenggelam bersama. Dan sambung dalam hujung hadis tersebut menyebutkan dan mereka akan dibangkitkan, bu'aistu, mereka akan dibangkitkan kelak di hari akhirat dalam keadaan kematian mereka tu kerana apa? Kematian mereka tu adakah bersama dalam keadaan menentang Al-Mahdi, ataupun memang mereka adalah orang yang terpaksa untuk melakukan pengejaran ke atas Al-Mahdi, ataupun mereka ini adalah orang yang memang tidak ada kena-mengena dengan situasi tersebut. Dan satu lagi dalam riwayat menyebutkan berlakunya pembaiatan ke atas Al-Mahdi oleh 300 belasan ulama di Kaabah, yang mana pada waktu itu tidak berlaku sebarang konflik ataupun insiden-insiden yang merisaukan. Tak ada berlaku pengejaran dan sebagainya. Sampailah di bai'ah hampir 300 belasan, ada yang statik kata 313, ada yang kata lebih daripada 313, ada juga yang kurang daripada itu. Cuma yang nak beritahu masa berlaku pembaiatan tersebut, fayuslihuhullah, berlakunya pengislam ke atas Imam Al-Mahdi, dan waktu pembaiatan itu berlaku antara waktu isyak ke subuh
selepas daripada pembaiatan itu berlakulah baru datang yang kata kumpulan pasukan tentera daripada Madinah menuju ke Mekah untuk menentang Al-Mahdi, baru jadi Al-Baida. Jadi dia ada dua ada dua pandangan dekat situ. Dan mengikut apa yang kita sebutkan di sini, kalau ikut daripada setiap isyarat yang Nabi SAW sebutkan kepada kita, daripada sekian banyaknya hadis yang kita kongsikan kepada tuan-tuan, kematian khalifah dan sebagainya, perebutan takhta daripada 3 orang anak raja, kita akan tengok adanya tumbuh-tumbuhan yang menumbuh banyak di kawasan padang pasir, akan berlakunya salji ketika mana nak berlakunya pembaiatan. Maka hari ini kita akan dapat dan kita duk nampak dah dalam beberapa hari di Saudi ada dah perasmian tempat-tempat yang kita katakan sebagai tak patut ada lah kan. Depa buat night club. Kalabul Malami, dengar macam sedap sikit. Kalau night club macam marah kata. Depa buka Kalabul Malami. Yang ni bukan benda baru. 3 tahun lepas Barclays, satu syarikat perjudian antarabangsa yang juga merupakan tulang belakang kepada Premier League di England, adalah satu badan yang sponsor banyak kelab-kelab bola, terutamanya melalui saluran dana mereka dapat daripada sumber perjudian, buat satu majlis, buat satu event untuk berjudi di dalam satu stadium tertutup di kawasan yang juga yang kita kenal sebagai kawasan dalam pentadbiran Tanah Haram. Dan tak cukup dengan itu, Muhammad bin Salman, anak kepada raja yang ada pada hari ini, telah membuka visa kepada golongan kufar, orang-orang kafir, untuk masuk ke Tanah Arab dalam keadaan menggunakan visa pelancong. Dia dah buat dah. Bukan kata cadang ke baru angkat tangan nak cadang, dah buat dah. Dan kemuncaknya, saya tak katakan kemuncak, rentetannya adalah apa yang tuan-tuan dapat dalam 2-3 hari lepas, iaitu sambutan kelahiran Muhammad bin Salman sendiri. Kalau tak silap dalam satu sumber menyebutkan adanya mereka pasang drone dekat langit, pancaran cahaya membentuk wajah dia, pemilik kepada klub bola sepak terkenal di England, Newcastle United, Kota Baru kan, dan dia adalah orang yang terkaya pada waktu ini yang memiliki kelab bola di England, dan sambutan itu cukup dahsyat. Dan dalam masa yang sama masih lagi kekal untuk tidak menyambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita akan nampak betapa dahsyatnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lepas pembaiatan Imam Al-Mahdi, mereka akan memerangi orang-orang yang sesat, orang-orang yang melakukan kemaksiatan di tanah Arab. Ulama ketika mana membahaskan perkara ini di waktu sekitar 70-an, 60-an, mereka tidak nampak kata perkara ni sampai ke tahap begini. Mereka meletakkan berkemungkinan kemaksiatan ataupun perkara-perkara yang zulumat ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan tidak mahu beribadah semata-mata. Tetapi tidak. Semakin banyak zaman kita tengok, benda tu rupanya dia jadi lagi teruk dan lagi hebat daripada apa yang kita ada di tempat kita. Dan sebagian ulama juga mengatakan, untuk orang yang tidak duduk di Jazirah Arab, mereka akan melihat benda ni depan mata mereka. Dan ketika mana dah dibaiatnya Imam Al-Mahdi, selepas daripada selesai pembaiatan tersebut, maka akan datang batalion-batalion tentera daripada Yaman, daripada Iraq, daripada Syam, daripada Mesir akan turut bersama dengan Al-Mahdi untuk masuk dalam medan perang. Dan dalam masa yang sama juga, bila mana kita sebutkan betapa Allah Subhanahu wa taala melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan kita untuk berehat sedikit pun daripada melihat ketakjuban ataupun merasai perkara yang menakjubkan daripada setiap tanda dan isyarat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan pada kita. Yang ini satu perkara yang cukup besar yang kita nak kena hadirkan dalam hati. Perkara ni berlaku bukan disebabkan oleh sekadar kesesatan yang mereka nak buat, sekadar kesyirikan yang mereka nak lakukan, tetapi yang lebih utama nak memberikan kepada kita satu pasak bukti bahawasanya kalam Nabi paling benar. Nabi dah bagi tahu dah dulu akan ada bangunan pencakar langit dan banyaknya di sana. Ya, tengah duk buat. Bahkan bila mereka kata kenapa mencakar langit, dalam hadis disebutkan bangunan pencakar langit, cakar langit.
Rupanya bila mereka ambil gambar daripada atas daripada bangunan tu, nampak bangunan tu macam duk cakap awan. Sebab bila buat bangunan tinggi, antara bangunan yang paling mudah kalau kita nak buat bila tinggi, dia punya sistem dia tu, apa nama, mereka panggil komponen untuk pembinaan, di atas dia mesti muncung tajam. Bila muncung tajam, mereka ambil gambar ke atas, semua bangunan-bangunan yang tinggi ni umpama kuku yang sedang mencakap. Dan ini yang mai dekat kita daripada hadis Nabi SAW, bangunan-bangunan tinggi yang mencakar langit, dah Nabi sebut dah 1400 tahun lepas. Dan sebab itu, bila mana kita nak tengok lagi benda-benda lain tak bukan, kita kena tengok pada apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Lepas ni akan berlaku. Kita tak tahu, mungkin lepas ni ataupun sedang berlaku dah perebutan takhta antara 3 orang anak khalifah. Itu kita dah sebut dekat tuan-tuan. Ada dekat situ Muhammad bin Nayef, ada dekat situ Muhammad bin Salman, kemudian keturunan daripada Syekh Talal yang telah pun direbut keputera mahkotaannya daripada kerajaan Arab Saudi dan tidak lagi diangkat sebagai keturunan Raja Saudi, tak dikira sebagai keturunan raja dah. Dan berkemungkinan, kata orang yang buat kajian, ulama-ulama kita yang meneliti secara tekun dalam bab hadis tentang fitan ini, mereka menjangkakan adalah 3 anak raja ini yang akan berkemungkinan untuk berlakunya perebutan tahta bila mana berlakunya kematian seorang khalifah, yang juga disebutkan pada tajuk keempat. Sebab itu tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, bila dah mai benda macam ni, jawapan dia untuk kita buat tak lain tak bukan duk gelut cari mana Al-Mahdi, bukan duk gelut cari siapakah tentera Al-Mahdi, tetapi badiru bil a'mal, perbanyakkan amalan. Sebab kata ulama, berkemungkinan tentera-tentera Al-Mahdi itu persiapannya melalui jalan-jalan sunnah Nabi SAW. Ada tentera Al-Mahdi hari ini yang sedang dipersiapkan dengan jalan sedekah. Ada tentera Al-Mahdi hari ini yang sedang mempersiapkan diri dia dengan Al-Quran. Ada tentera Al-Mahdi hari ini yang sedang mempersiapkan diri dia dengan salat, tahajud dan sebagainya. Ada juga tentera Al-Mahdi hari ini yang sedang mempersiapkan diri dia untuk diangkat menjadi tentera Al-Mahdi dengan menghubungkan silaturahim. Dan kita tak tahu jalan mana yang akan membawa kita, berkemungkinan untuk diangkat ataupun diletakkan bersama dengan tentera Al-Mahdi. Wallahu ta'ala alam. Cumanya masanya pasti sampai, waktunya akan tiba. Bertepatan pula dalam perkongsian kita, tak silap saya dalam tahun lepas kita ada kongsikan dalam satu perkiraan Imam As-Suyuti dan juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkenaan dengan akhir zaman, iaitu umur umat Nabi SAW adalah berkisar sampai 1500. Kalau ikut tahun Hijriah 1443, maka kita ada baki lagi 57 tahun. Tapi kalau kita campur balik dengan umur umat Nabi pada kiraan lahirnya Nabi SAW, maka kita cuma tinggal kurang lebih 4 tahun untuk sampai 1500. Dan ini adalah perkiraan para alim ulama. Baru ni ada orang tanya, betul kan dia nak berkhidmat lagi 2-3 tahun? Dia kata betul kalau ikut dalam perkiraan yang sedemikian. Pun begitu, tetap juga saya nak pasakkan kepada tuan-tuan, saya nak tunjang teraskan kepada tuan-tuan, tak perlu nak risau dengan perkara sedemikian, kerana bila mana Nabi SAW ditanyakan bilakah berlakunya kiamat, Nabi SAW sebut dekat sahabat, apa yang kamu nak bawa menuju kiamat. Yang tu yang paling penting. Hari ini ada masa untuk bersedekah, silakan. Ada masa untuk Quran, silakan. Ada masa untuk solat, silakan. Ada masa untuk bersilaturahim, silakan. Jangan tunggu-tunggu ataupun nanti-nanti waktu yang sesuai. There nothing to say about right moment. Tak perlu tunggu right moment tu. Right moment adalah every moment. Setiap waktu yang kita ada adalah waktu yang terbaik yang kita ada. Sebab waktu yang kita belum ada adalah belum tentu milik kita. Hak ni yang kita nak kena buat tuan-tuan. Tinggal-tinggalkanlah benda-benda yang duk kelang kabut, tak bertegur siapa dengan jiran dan sebagainya. Nah, kita kena buat dah. Kena sambung balik silaturahim. Dan macam mana kita nak boleh duduk di kalangan orang yang beriman sedangkan kita adalah punca kepada perbalahan silaturahim. Kita adalah orang yang mengoyak dan menghancurkan perhubungan sesama Islam. Dan dalam masa yang sama juga kita minta syafaat daripada Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sebut kepada satu orang sahabat, Umamah, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu akan Quran.
Sebab Quran ini kata Nabi SAW, dia akan mai kepada kamu di hari kiamat, dia akan menjadi seperti mana syafi'an li ashabi, dia akan jadi pembantu kepada orang yang duduk baca di atas muka bumi. Dan dalam riwayat lain disebutkan juga, Nabi beritahu, baca oleh kamu Zahrawain, Az-Zahrawain, dua surah yang dipanggil sebagai dua surah tangkai bunga. Dua surah yang umpama dua tangkai bunga yang mekar, dua tangkai bunga yang indah, iaitulah surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Dia akan datang kepada kamu di waktu la zillu illa zillah, dalam keadaan waktu tu tak ada teduhan melainkan teduhan daripada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan orang yang melazimi baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, mai dekat dia seperti ghamam al-makkani. Dia akan mai seperti awan mendung yang menutup orang-orang yang baca dia ketika atas muka bumi dulu. Dan dalam riwayat lain sebut, dia akan datang seperti firqatut tuyur, seperti mana kumpulan burung-burung yang meneduhkan. Ini ruang yang kita nak kena rebut, tuan-tuan. Bukannya kita duk gelut nak jadi ahli PMYT, perjalanan mimpi yang terakhir. Tu pun beribu. Saya masuk dia punya grup. Bukan saya ikut dia punya grup. Saya masuk dalam Telegram dia, sebab kita dapat arahan daripada beberapa institusi, agensi, dia kata try masuk. Di setiap negeri ada dia punya grup. Tapi untuk Pulau Pinang, saya cek itu masa mula-mula saya masuk, ada 39 orang. Ada 39 orang, termasuk saya yang masuk dalam grup itulah. Yang paling ramai di Negeri Sembilan, ada 1000 lebih orang. Yang tu yang jumlah adalah. Ada satu lagi grup yang tu saya tak sempat masuk, dan dikhabarkan dalam grup tu lebih ramai lah. Dan bila mana saya masuk dalam kumpulan tu, siap abang dah. Ada siap tanya soalan. Dia kata kalau bawa cencaluk boleh tak? Ni tanya oi. Pasal depa akan dah mula untuk menyembunyikan diri. Dan kita duk rasa benda ni koi merepet, sebab bila mana mereka mengatakan nanti mereka akan jumpa dengan Al-Mahdi. Mereka mengatakan mereka akan duduk dalam keadaan termasuk dalam tentera Al-Mahdi. Macam-macam, tuan-tuan. Dan yang lagi dahsyat, bila mana ada orang juga yang mengatakan kelompok yang dibawakan ini adalah satu kelompok yang lebih faham nilai hadis daripada ulama yang ada dalam Malaysia. Dan ini yang lebih bahaya, tuan-tuan. Yang ini cukup bahaya. Sebab tu saya tak kata benda ni yang terakhir. Dia akan mai lagi. Perjalanan mimpi yang terakhir 2.0. Dia akan mai lagi. The return of perjalanan mimpi yang terakhir. Dia akan mai balik. Seperti mana yang berlaku sebelum ni berkenaan dengan beberapa ajaran sesat yang lain. Dia akan mai balik. Sebab itu, bila mana kita sebut berkenaan dengan perjalanan umat akhir ini, tidak perlu untuk kita risaukan ataupun kita duduk dalam kumpulan yang membuat telahan-telahan yang tertentu dan meletakkan satu-satu penanda-penanda aras tertentu, dan kita kena buat benda tu. Tak, teruskan melakukan amal ibadat yang mana kita mampu buat based on our own condition, bergantung pada kemampuan diri kita. Kemudian yang ketiga, dalam kitab disebutkan masa pengkhianatan Rom. Setelah berlakunya peperangan sekutu internasional yang menghancurkan tersebut, iaitu Armageddon, maka kaum Rom, yakni Eropah dan Amerika atau Bani Ishaq, akan mengkhianati kita. Sedangkan kita sudah mendapat kemenangan dari peperangan tersebut dan juga mendapat harta rampasan perang dengan selamat. Setelah itu berdirilah seorang lelaki dari kaum Rom dengan menyeru perkataan salib telah menang. Maka datang pula seorang lelaki dari kaum muslimin atas dasar kecintaannya kepada Islam. Ia mendorong lelaki Rom tersebut, dan dalam satu lagi perkataan yang lain telah membunuh lelaki Rom tersebut. Dan setelah itu kaum Rom pulang ke negeri mereka dengan niat untuk melakukan tipu daya dan pengkhianatan kepada kita, di mana secara diam-diam mereka mengumpulkan raja-raja Rom selama 9 bulan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, yajma'una lakum 9 ashhurin qadra hamlil mar'ah. Disebutkan mereka akan mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kamu dalam waktu 9 bulan, kira-kira waktu seorang perempuan hamil. Pada masa pengumpulan kekuatan tersebut muncullah Al-Mahdi. Beliau akan memimpin kaum muslimin dalam peperangan yang paling besar, iaitulah Al-Malhamah Al-Kubra. Adapun tempat yang akan menjadi fustatul muslimin adalah di Ghutah, iaitu dekat dengan Damsyik, iaitu Damaskus, Dimashq. Sedangkan kaum Rom akan bergerak menuju Syria dan turun di A'maq ataupun di Dabiq yang juga terletak dekat dengan Damsyik ataupun Dimashq.
dalam sebuah kumpulan bala tentera dengan keadaan bilangannya 80 bendera, setiap bendera ada 12,000 orang tentera. Yang ini disebutkan pengkhianatan Rom yang akan berlaku bila dah selesai himpunkan segala tentera di Mekah menuju ke kawasan Jazirah Arab menentang kelompok yang mana menentang Imam Al-Mahdi pada waktu itu, maka berlaku satu joint venture bersama dengan kelompok Rom, iaitu keturunan Bani Ishaq. Dan ini yang kita sebutkan hari itu daripada surah Rom. Kalau ikut daripada surah Rom, Rom pada zaman Nabi SAW adalah kumpulan kelompok kaum di Byzantine, yang hari ini juga termasuk dekat situ adalah Rusia, kawasan sekitar dia. Tetapi bila mana kita tengok balik dalam beberapa isu berkenaan dengan hari ini punya pandangan, ada orang mengatakan di Amerika. Dan bila kita cerakinkan balik, Amerika tak wujud ketika mana zaman Nabi SAW. Amerika hanya wujud selepas daripada penjarahan dan penjajahan yang dilakukan oleh Amerigo Vespucci yang masuk ke tanah besar Amerika dan akhirnya mengamerikakan tanah itu dan mereka label sebagai Amerika. Sebelum tu mereka bukan duduk di situ. Dan disebutkan juga berkemungkinan besar yang dikatakan sebagai tentera Rom atau Bani Ishaq ini adalah datangnya daripada kawasan Eropah dan ke atas, iaitu termasuklah di situ kawasan yang kita kenal hari ini, negara-negara sekitar Skandinavia, negara-negara seperti Jerman, Australia, Switzerland, Poland dan sebagainya, dan bergabung juga di situ dengan tentera Rusia. Itu antara salah satu daripada apa yang disebutkan oleh ulama. Dan bila dalam buku disebut dekat situ Amerika dekat sini bermaksud alliance, sebab mereka adalah tentera bersekutu yang hari ini kita boleh kenal dengan satu panggilan NATO. Pernah dengar NATO? Kalau kata NATO tu mereka punya untuk EU tu tadi, ada juga untuk EU dan juga ada juga untuk negara-negara luar. Dan antara yang banyak menyumbang kepada NATO adalah kelompok ni. Dan ada juga ulama yang mengatakan yang dikatakan tentera ini juga termasuk PBB, UN, United Nations. Dan dalam masa yang sama yang disebutkan tentang pengkhianatan Rom, orang-orang Kristian hari ini, kita panggil dengan Kristian, orang-orang Kristian hari ini, mereka juga menyangkakan bahawasanya kemenangan mereka bersama dengan Al-Mahdi adalah merupakan kemenangan mereka sahaja, bukan kemenangan bersama. Yang ni yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Sebab tu mereka boleh bangkit dengan mengatakan salib telah menang, salib telah menang. Dan nanti kita akan jumpa pula di akhir perjalanan bagaimana antara asbab turunnya Nabi Isa AS adalah memerangi beberapa perkara. Dajjal ada kat situ, babi ada kat situ, dan salah satunya adalah menghancurkan salib-salib yang ada. Dan masa ni dan waktu ni, nak abang kata tentera Rom dia dah lupa ataupun mereka dah terkeliru dengan kejayaan sebenar yang mereka dapat pada waktu itu. Kemudian yang keempat, matinya seorang khalifah. Jadi waktu kemunculan Imam Mahdi adalah pada masa pengkhianatan Rom terhadap kita, yang mana di waktu itu kaum Rom akan mengumpulkan bala tentera mereka yang besar. Sedangkan dalam hadis yang ketiga dari fasal ini berbunyi, yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah, akan terjadi satu perselisihan ketika matinya seorang khalifah. Hadis ini menerangkan bahawa waktu kemunculan Al-Mahdi adalah pada awal masa kematian seorang khalifah dengan timbulnya perselisihan dan peperangan untuk merebut kekuasaan. Maka orang ramai pun membai'ah Al-Mahdi pada waktu itu. Walaupun dalam sanad hadis tersebut ada suatu kelemahan, akan tetapi ia hanya satu kelemahan yang kecil. Dan hadis tersebut juga mempunyai penguat-penguat dari hadis-hadis yang lain. Jadi apabila kita ambil satu kesimpulan, maka kita dapatkan bahawasanya sesungguhnya kemunculan Al-Mahdi adalah pada masa-masa pengkhianatan kaum Rom yang bertepatan dengan kematian seorang khalifah kaum muslimin. Maka pada waktu itu muncullah Al-Mahdi setelah terjadinya perselisihan dan perebutan kekuasaan. Apabila kita melihat kepada fakta yang ada pada saat ini, maka kita tidak akan menemui seorang yang bergelar khalifah di dunia kecuali di semenanjung Arab, Saudi Arabia, yang mana kekuasaan mereka boleh disebut seperti ataupun seakan-akan kekhalifahan. Di antara hal-hal yang menguatkan perkataan kita adalah bahawa semua penanda aras
menunjukkan dekatnya hari penghabisan. Dan anehnya pula bahawa khalifah pada waktu kitab ini ditulis adalah Raja Fahad. Lama lah kitab ni, dan kesehatannya agak buruk pada waktu itu. Dan pada Raja Fahad ni dia sakit lama tuan. Dia sakit lama sampai orang yang patutnya jadi raja selepas dia, orang yang patut jadi pemangku raja, bukan jadi pemangku, dia jadi raja, pemangku raja dia tu. Raja Fahad dah sakit, pemangku raja ni tak boleh naik raja lagi sebab dia belum lepas tahta. Sampai yang pemangku ni mati dah, dia duduk sakit lagi, tak lega-lega lagi. Disebutkan dalam dia punya kronologi tu, ada dua pemangku ataupun yang bakal mengganti raja selepas Raja Fahad, dua orang dah mati dah. Raja Fahad tak mati lagi. Sampailah dia mati, kemudian barulah mai kepada hak yang raja sebelum Salman ni tadi. Dan pada waktu tu pun, masa Raja Fahad ni pun dah ulama keluarkan beberapa pengkhususan, berkemungkinan masa dia sakit ni, lepas dia meninggal dunia akan berlaku perebutan, tapi benda tu tak berlaku. Sampailah yang terakhir ini, bila Muhammad Salman, kita nampak beberapa insiden-insiden, antaranya yang disebutkan banyak benda lah. Sampai ada ulama yang bila sebut benda-benda ni, ulama tu tadi ditangkap dan dimasukkan penjara, dan ada juga yang telah pun dihukum bunuh di Saudi. Sebab tu tuan-tuan akan tengok ada beberapa isu-isu berkenaan dengan, orang kata apa, bukan sindiket lah, tapi lebih kurang macam perisik-perisik berkaitan dengan Arab Saudi. Ada wartawan yang mati dan sebagainya. Ada isu berkenaan dengan masuknya keturunan Raja Arab dalam beberapa projek-projek besar dan sebagainya. Itu semua memberi tanda kepada kita adanya ketidaktenteraman berkaitan dengan penyerahan jawatan khalifah ataupun raja di Arab Saudi itu sendiri. Dan disebutkan di akhir pada perenggan tersebut, maka adakah ini dia khalifah yang mana kematiannya akan menjadi tanda kemunculan Al-Mahdi? Saya bawakan pada waktu sekarang, iaitulah tentang Raja Salman. Dan sebab itu bila kita sebut balik berkenaan dengan sebelum ini tentang fizik Imam Al-Mahdi, kemudian kita masuk berkenaan dengan Malhamah Al-Kubra dan juga berkenaan dengan situasi sosio pada waktu sebelum kemunculan Al-Mahdi, nanti kita akan masuk pula waktu tata cara pembaiatannya. Perkara ni dia akan duduk dalam 3 rangkaian yang serentak. Nombor 1 yang kita sebut tadi, ciri kekal ataupun ciri fizik Imam Al-Mahdi. Yang kedua, situasi sosio ekonomi yang berlaku. Yang ketiga, dunia, cuacanya dan sebagainya. Sebab tu bila masa Raja Fahad ni tak berlaku lagi kes berkenaan dengan turunnya salji di kawasan tanah Arab di Saudi, tak ada lagi. Tak ada macam yang law ni. Kalau kata hari ni kita dapat tengok macam itu, kita sebut tahun 2009 ada satu kes, kemudian di 2013, 2018, 2019 turunnya hujan batu dan juga hujan turunnya salji dan hujan batu di kawasan persekitaran Madinah. Dalam 2-3 tahun lepas sebelum Covid, sebelum penyakit pandemik ini, ada berlaku hujan batu di kawasan Madinah. Dan kata ulama, benda tu dia dah mula setting dah. Dia akan main dengan benda-benda ni dulu, lepas tu nanti pokok-pokok menghijau di seluruh kawasan padang pasir, kemudian dia akan main satu zaman. Kita tak tahu berapa lama, mungkin cepat, mungkin juga lebih cepat, kita tak tahu. Cuma main zaman tu dia akan duduk dalam keadaan Mekah diliputi oleh salji yang memutih dan tebal. Sebab kalau tengok pada kondisi hadis, Nabi SAW menyebutkan, datanglah kamu kepada Al-Mahdi walaupun dalam keadaan kamu merangkak di dalam salji yang tebal. Bila ulama perincikan berkenaan dengan situasi itu, adakah merujuk kepada tempat kita ni ataupun di Mekah? Ada 2 pandangan. Nombor 1, dia beritahu salji itu turun di Mekah. Yang kata tebal tu di kawasan Mekah. Dan hari ni kalau kita nak brain, tak boleh tuan-tuan. Payah nak brain. Kita nak masukkan benda tu logika kita, tak boleh. Tapi tak jadi tak pelik dekat kita, sebab pada tahun lepas Malaysia disebutkan juga dah masuk dalam lingkaran api Pasifik. Negara Malaysia dulu yang dah terkeluar, yang bukan terkeluar, memang tak duduk dalam lingkaran api Pasifik, dah ada satu benda yang disebutkan sebagai renjak. Kita dah berenjak. Bahasa kita apa dah? Gerenjak. Dia dah renjak sikit dah. Sebab tu berlakunya gempa bumi di Ranau, di Kupang Baling, di Janda Baik kan. Ada berlaku gempa bumi. Kalau ikut dulu, tak tahulah tu 60-an,
70-an 80-an dulu susah nak dengar gempa bumi apa ni. Tapi lah dah ada. Bahkan ada dalam kajian menyebutkan di Sabah ada menunjukkan ada gunung-gunung ataupun kawasan perbukitan yang memiliki sifat gunung berapi yang tidak aktif dulu, yang dah mati, tapi mungkin dia akan aktif semula lepas daripada tercetusnya ataupun meletusnya gunung berapi anak Krakatau baru-baru ni. Sebelum tu Merapi. Kalau kita tengok balik banyak benda lah. Sebab tu bila kita nak check balik ataupun kita nak tengok balik, nak tallykan balik kemunculan Al-Mahdi, dia tengok pada semua segi ni. Dia bukan main tengok janggut panjang, hidung mancung, dahi luas, gigi jarang, Al-Mahdi lah. No, bukan yang tu saja tuan-tuan. Dia ada benda-benda lain. Bahkan bila disebutkan tentang kaedah untuk mengetahui secara spesifik, tidak lain tidak bukan hanya tunggu satu saja. Guru saya beritahu tunggu satu ya. Bila dah dibai'ah baru kita tahu. Yang tu sepakat ulama. Bila dah dibai'ah baru tahu. Sebab dia ambil daripada satu hadis disebutkan bila mana selesai pembai'atan maka akan mai tentera daripada Yaman, akan mai tentera daripada Mesir, akan mai tentera daripada Syam, akan mai tentera daripada Iraq. Maksudnya lepas daripada bai'ah tu barulah semua tahu. Dan jumlah yang dikatakan untuk mai itu tadi tidak diletakkan jumlah tepatnya berapa, tetapi setiap orang kata maqam yang ada di kawasan Ibrahim dan di kawasan Kaabah tu semua ada wakil, semua ada wakil. Dan sebab itu bila mana disebutkan tentang isyarat kemunculan Imam Al-Mahdi ini, antara perkara yang selalu kita diingatkan oleh guru kita adalah senantiasa memperbanyakkan amalan. Yang mana masih lagi tertangguh puasanya, ganti cepat. Yang mana masih lagi duduk dalam keadaan belum khatamkan Al-Quran, usahakan. Biar kita duduk dalam keadaan berusaha sedang melakukan kebaikan daripada duduk dalam keadaan tak buat apa, duk tunggu bila nak turun salji. Baik kita duk pi buat benda-benda ibadat lain daripada duk pulun tunggu benda-benda yang seperti sedemikian. Sebab itu antara tujuan kemunculan Al-Mahdi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk membawa umat akhir zaman bagi mengakhiri segala tindakan kezaliman yang berlaku. Hari ini dah berlaku macam-macam. Antara benda yang disebutkan juga di Lubnan, katanya dah berlaku kejatuhan ekonomi yang agak merisaukan. Mata wang, bukan isu mata wang, duit di sana tidak boleh dikeluarkan untuk beberapa jumlah, dan kalau nak kena ada dia punya syarat-syarat yang agak membebalkan masyarakat di sana pada hari ini. Dan benda ini berlaku juga rentetan daripada itu sempat kot kita beritahu yang kata meletup satu gudang besar di situ. Dan itu juga kata ulama dimasukkan antara fitan huru-hara yang berlaku di Syam. Sebab Lubnan, Jordan, Palestin dan Syria termasuk dalam tanah Syam. Dan Nabi SAW kata akan berlaku fitnah di Syam, akan berlaku fitnah di Syam. Setiap 4 penjuru negara ni yang hari ni dikenali sebagai 4 negara, dulu satu negara saja Syam. Kalau 4 negara ni dah komplit dengan dia punya fitnah, komplit dengan dia punya huru-hara, masa ketika itulah akan datang bibit-bibit kemunculan Imam Al-Mahdi masa tu. Dan sebab itu antara perkara yang perlu untuk kita semarakkan dalam kehidupan kita, moga-moga menjadi motivasi besar untuk kita jadikan sebagai anjakan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain tidak bukan adalah dengan kita memperbanyakkan amalan hari ini. Ni dah buka dah masjid, hari tu riuh rendah sampai nak buat surat bantahan lah apalah. Masjid buka, cemuih tunggu. Kan subuh kalih kanan muka dia ni, kalih kiri muka dia tu juga. Orang lain tak ada juga. Kan? Lohok asak siapa? Di tempat saya ada satu tempat saya pergi baru ni, lohok dengan asak tak buka. Harap maaf. Lohok dengan asak tak buka. Bila tanya pasal apa tak buka, dia kata risiko untuk jangkitan COVID mudah berlaku waktu lohok dengan asak. No, punggah. Kalau gitu nayang belah tempat tu. Lepas tu bila boleh buka? Maghrib, isyak, subuh. Pasal apa? Gelap. COVID dia rabun. Punggah. Ni. Duk jadi ni. Sebab tu bila mai satu ketika kita duk pulun 3 tahun tuan-tuan duk baca doa kan, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Kita duk baca doa ni, Allahumma idfa' lana hadzal bala wa hadzal waba wa hadzal ghala wa hadzal fasha wa hadzal fitan wa hadzal mihan. Kita minta ni, ya Allah angkatlah, buanglah, jauhkanlah apa semua ni. Sampai ke tahap tu kata ulama siapa kita duk paksa Allah, suruh Allah, perintah Allah untuk buat benda tu. Lah ni Allah dah letakkan kita dalam situasi sabar.
Sabar macam mana? Sabar atas musibah, sabar atas bala, sabar atas ghalak, sabar atas fitnah. Baik. Allah nak kita up satu lagi maqam. Daripada sabar, naik ke maqam redha. Apa maqam redhanya? Iaitulah kita dah kena belajar untuk redha binatang ni, makhluk ni, penyakit ni, memang dia duduk dengan kita. Kalau tanya apa siapa lah dia kena duduk dengan kita, alah, main macam ni punya penyakit pun kita masih lagi duduk dalam keadaan bermaksiat pada Allah. Bukan kata maksiat yang dahsyat-dahsyat ni, sampah duk buang mata oi. Sampah duk buang mata oi, kan? Duk pi apa yang terjun, duk pi RR, duk pi merata ni, sampah duk buang merata. Dan kan Islam ini ajak kita supaya jaga bukan takat hubungan sama makhluk manusia, tapi juga alam. Tapi kita duduk dalam keadaan benda tu tak boleh nak jaga. Penyakit yang dahsyat macam ni pun tak boleh nak mendekatkan kita pada Allah. Agak-agak kita nak penyakit macam mana lagi. Sebab tu kita dah kena sampai dah tahap redha, iaitu menerima ketentuan dan ketetapan penyakit ini akan duduk dengan kita selagi mana kita belum lagi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita betul-betul tidak kembali kepada Allah, selama mana kita betul-betul tak boleh nak balik kepada Allah, selama itulah penyakit ni duk ada. Tetapi yakinlah bahawasanya kalau kita betul-betul kembali pada Allah, kita betul-betul balik pada Allah, serahkan semuanya pada Allah, penyakit ni tak akan mai balik duduk dengan kita. Tapi pasal kita macam seronok, dia jadikan satu kambing hitam di zaman akhir, penyakit ni. Dia kata bukan pasal apa tak pergi Jumaat pasal penyakit ni. Kalau kata tak ada penyakit ni aku pergi dah. Padahal daripada tahun 78 sampai keluar tak pernah mai pun, kan? Bukan sinilah belah Trinidad and Tobago. Sebab itu kita kena cari tuan-tuan satu ketetapan dalam diri kita. Tanya juga kadang-kadang, penyakit yang dahsyat macam ni pun aku tak boleh jadikan motivasi nak buka Quran. Aku tak boleh bagi jadi motivasi untuk puasa sunat. Aku tak boleh bagi jadi motivasi untuk tahajud dan sebagainya. Tuan-tuan rasa-rasa tuan-tuan nak penyakit jenis mana? Nak jenis COVID nampak depan mata pula kah? Hak jenis duk ligan orang duk kokak kaki dan sebagainya. Sebab itu kita dah kena belajar untuk redha dah. Untuk duduk dalam keadaan menerima ketetapan dan ketentuan, dan dalam masa yang sama tingkatkan amalan. Moga-moga kita kembali kepada Allah dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk penutupnya, selamat menyambut sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan keberkatan kelahiran Nabi SAW yang berlaku daripada dulu, kita insafi, kita syukuri dan kita raikan ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kebaikan di akhirat kelak. Yang selalu kita sebutkan dalam kitab Dalailul Khairat, sebut antara perkara yang dikatakan selawat Allah ke atas makhluk bermaksud rahmat. Selawat malaikat kepada makhluk bermaksud doa. Dalam kitab tu dia tulis, siapa yang banyak berselawat, melebihkan selawat, melazimi selawat, dia akan dirahmati oleh Malikul Jabbar. Orang yang banyak berselawat akan didoakan oleh Malakul Akhyar. Orang yang memperbanyakkan selawat akan disyafaatkan oleh Rasul Al-Mukhtar. Moga-moga takat tu dulu perkongsian. Mohon maaf bahasa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran bahasa dan sebagainya, ya. Ya. Baik. Baik. Isu yang berlaku di Riyadh pada hari ini, bila mana kita tengok balik daripada banyak fokus, antaranya ulama jihad, ulama fitan dan juga ulama tasawuf, mereka mengkhabarkan kepada kita ini adalah dalail ataupun ini adalah ayat, adalah bukti-bukti nak tunjuk dekat kita betapa nanti Arab yang kita duk nampak law ni, dia akan jadi lebih dahsyat daripada Arab yang kita nampak law ni. Tuan-tuan boleh faham tak? Maksudnya kejahiliahan yang pernah berlaku dulu akan berlaku lagi sekali, dan akan ada balik pemurnian yang akan dibawa oleh Imam Al-Mahdi. Dan ini baru dia punya, bukan starting lah, tapi ini adalah rentetan. Dia cuma memperbanyakkan, bukan permulaan. Sekali lagi saya sebut, bukan permulaan. Tuan-tuan akan terkejut bila kita bawakan kepada tuan-tuan. Antara yang ulama sebut, di Madinah ada satu kawasan yang telah dibawa masuk berhala agama lain, dimasukkan di situ dan disembah oleh orang-orang Arab yang membawa semangat keta'asuban, keasabiahan mereka, yang mengatakan mereka ini duduk dalam keadaan hebat hari ini sebab tok nenek daripada dulu semua berhala, bukan semua Allah.
Dan masih lagi ada satu stigma dalam pemikiran mereka, doa yang mustajab itu adalah doa dikhanakan Kaabah, bukan doa dikhanakan oleh pemakbulan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang katanya bila kata berlaku yang baru-baru ni dan akan berlaku lagi yang akan datang, dia adalah untuk mencukupkan apa yang kata tu, nak mencukupkan kejahilian tu. Dan tentu akan jumpa benda yang lagi dahsyat yang akan main lagi lepas ni. Dengan keadaan pelacurannya, penzinaan di sana, dengan judi dan sebagainya, dia bukan berskala kecil, dia benda dia berskala besar. Sebab tu kita rasa pelik bila mana ada sangkut paut orang-orang Arab yang ada nilai-nilai keislamannya, bahkan sangkut rapat dengan Haramain, memiliki kelab-kelab bola yang memang penuh dengan nilai perjudian, dengan araknya, dan benda tu tak ada masalah bagi mereka di sana. Dan ulama yang menurut mereka juga, termasuk ulama yang ada di sana dan di sini, tak sentuh bab-bab tu. Tak sentuh bab-bab tu. Yang disentuhnya tu pembid'atan ke atas Maulidin Nabi SAW, pembid'atan ke atas setiap perkara yang mereka tidak disuruh untuk dilakukan di Arab. Yang ni yang kita jadi pening. Sebab tu baru ni bila Saudi sikit ya, bila Saudi dia buat satu arahan, buka saf dibukakan untuk masjid dan dirapatkan saf. Berapa ramai orang-orang kita di tanah ni duk petikai dan duk tanya, awak tak rapat lagi, awak tak Mekah, awak tak sama macam Mekah dan sebagainya. Tuan-tuan, dia ada waqi' dah. Dia ada keperluan semasa, tempat dah. Kemaslahatan itu ikut pada suasana tempat. Di sana dengan keadaan di sana, sini dengan keadaan di sini, dan tak sama. Tak sama. Sebab tu kalau kita masih lagi duduk dalam stigma yang macam tu, Mekah buat, siapa kita tak buat? Madinah buat, siapa kita tak buat? Kalau duduk dalam stigma macam tu juga, tuan-tuan jaga-jagalah. Saya beritahu sekali lagi, tuan-tuan jaga-jagalah. Penjahilian sedang berlaku bukan takat di sana, tetapi juga dia nak mengharuskan benda-benda yang haram itu, yang jahiliah itu, yang syirik itu juga di kalangan orang-orang yang luar daripada kawasan tanah Arab. Sebab tu fitnah, kata Nabi SAW, akan muncul daripada sana. Fitnah yang akhir ni, dia akan muncul daripada sana. Bukan dibawa oleh orang luar masuk, tak. Mereka sendiri yang nak. Mereka sendiri yang nak. Kalau kita tengok balik beberapa ni isu berkenaan dengan bawa kereta oleh orang perempuan, benda tu sikit punya dahsyat lah. Saudi tak bagi. Tapi baru ni dah diberikan, dah dibenarkan. Untuk rawatan juga boleh ada percampuran, tak ada perlu untuk jaga ikhtilat dan sebagainya. Macam-macam. Cuma sebab itulah bila kita tengok dalam situasi sekarang hari ni, maka kita tak ada jalan lain, badiru bil a'mal. Cukup dengan kita memperbanyakkan amalan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan lindungan atas kita, sebab Allah Azza wa Jalla wa Ala sentiasa memberikan kabar gembira kepada orang beriman, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan burhan kepada kita untuk senantiasa tegak berdiri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Moga-moga kita meninggal dunia nanti kelak insya-Allah dalam keadaan kita meninggal sebagai seorang Islam, sama dengan Nabi, sama dengan para wali, sama dengan para sahabat insya-Allah biiznillah. Moga-moga dekat tu perkongsian. Maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Dari jauh menjunjung diri, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudi diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.